dan salam sejahtera kembali bersama dengan kami di Hello Doktor. 4 Februari 2024 merupakan Hari Kanser Sedunia ataupun sambutan Hari Kanser Sedunia. Pastinya kami di Hello Doktor akan membawakan pelbagai topik yang berkaitan. Jadi kalau anda nak tahu apa agaknya pendekatan yang ingin kita bawakan pada hari ini, teruskan bersama dengan kami dengan ikuti perkembangan kami di media sosial. Jangan lupa untuk follow kami di Facebook Hello Doktor TV3. Saya pasti di sana ramai yang akan berkongsi pendapat berkaitan dengan topik kita ataupun mungkin ada cadangan daripada anda antara topik-topik yang ingin kita ketengahkan sepanjang siaran kami di Hello Doktor. Jangan malu, jangan segan untuk titipkan di ruangan komen ataupun di ruangan DM. Kita akan sambut dengan baik insya-Allah dan kita akan bawakan pelbagai perinciannya berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Tapi sebelum tu kita ingin juga ajak anda sama-sama untuk turut serta dalam perbincangan kami. 1 jam siaran pasti pelbagai topik dan juga pakar yang kita bawakan kepada anda sebagai pencerahannya. Jadi untuk tahu apakah topik kita pada hari ini, jom sama-sama kita saksikan sedikit statistik berkaitan dengan kanser yang akan kita bicarakan pada hari ini. Jom sama-sama kita saksikan. Menurut berita harian pada tahun 2022, lebih daripada 20,000 kes kanser baharu dilaporkan setiap tahun di Malaysia dengan purata usia pesakit melebihi 40 tahun. Selain itu, Kementerian Kesihatan Malaysia melaporkan lebih 26,000 kes baharu di semenanjung Malaysia. Malah, kanser di Malaysia dijangka meningkat 2 kali ganda menjelang 2040 dengan 1 dari setiap 5.5 warga dijangka menghadapi risiko kanser sepanjang hayat. 5 jenis kanser yang paling kerap berlaku di Malaysia ialah kanser payudara, kolorektum, paru-paru, nasofaring dan hati. Persoalannya, bagaimana pula dengan kanser mata? Adakah golongan kanak-kanak berisiko mengalami kanser yang meragut penglihatan ini? Kanser mata merupakan antara topik yang menarik perhatian kami untuk kita bicarakan kerana ini merupakan antara kategori kanser yang jarang sekali kita dengar. Jarang sekali didiagnosis dalam kalangan rakyat Malaysia. Sebab tu mungkin yang kita khawatir adalah apabila ianya berlaku, mungkin kecaknaan ataupun awareness, pencerahan itu kurang untuk disampaikan. Jadi hari ini kita sambut baik untuk berkongsi kepada anda. Saya bersama dengan seorang pakar yang ingin diperkenalkan. Saya bersama dengan Profesor Dr. Nurliza Khalidin, pakar perunding oftalmologi, Jabatan Oftalmologi Pusat Perubatan Universiti Malaya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Prof. Terima kasih bersama dengan kami. Kita bercakap tentang kanser mata yang kalau dapatan kami adalah tidak ada faktor-faktor yang melibatkan kategori jantinya dan sebagainya. Nisbahnya sama ada lelaki ataupun perempuan. Golongan berisiko dapat kita kongsikan adalah nisbahnya sama. Jadi untuk kita tahu lebih lanjut, mungkin permulaannya, anatomi mata untuk kita kenal di manakah kanser ini boleh menyerang. Mungkin doktor nak kongsikan, Prof nak kongsikan bersama dengan kami. Silakan. Okey. Saya ada bawa model mata bersama dengan kita pada hari ini. Cantik. So ini adalah model mata. Ini pandangan daripada hadapan. Jadi kalau kita buka model mata ini, ya, kita boleh lihat bahawa di bahagian depan adalah kornea yang merupakan struktur yang lutsina, ya, dia tak ada cahaya. Dan jika kita buka kornea, kita akan lihat bahawa kita ada iris. Ini macam mata Mak Saleh lah ni. Okey, terang, warna biru. Dia warna biru, ya. Tapi masyarakat Malaysia, mata kita berwarna coklat, ya. Coklat Dan gelap. pembukaan pada iris ini kita ada pupil. Pupil ni adalah satu pembukaan yang membenarkan cahaya untuk masuk ke dalam mata dan difokuskan ke retina. Okey. Okey. So kalau kita buka iris ini, kita boleh lihat di belakang iris ni kita ada kanta. Kanta mata ini adalah lutsina. Ya. Kanta mata ini dia duduk di tengah-tengah bahagian mata kita dan dia membahagikan mata kita kepada 2 bahagian, ya. Posterior segment dengan anterior segment. Maknanya Pembahagilah, dia menjadi pembahagi. Ya, betul. Dia macam sempadan. Sempadannya. So dia ada bahagian belakang dan dia ada bahagian depan. Okey. So kalau kita lihat kanta mata, kita keluarkan kanta mata, kita akan nampak bahagian belakang mata kita dan ini adalah vitreous humor. Vitreous humor ni dia macam jeli. Dia bukan air, dia jeli, dia semi solid. So bila kita lihat, ya, dalam bahagian belakang mata ada banyak struktur yang sangat penting. Ini adalah urat saraf mata kita, ya, saraf optik, dan dia akan membawa impuls-impuls daripada retina kita kepada otak dan juga salur darah retina juga akan melalui saraf optik kita. Okay. So kalau kita lihat lapisan mata, ya, kalau kita lihat di sini kita ada 3 lapisan. Kita ada yang paling luar sekali tu adalah lapisan warna putih macam tu. Betul. Itu adalah sklera kita.
Dan kemudian kita ada yang warna coklat sikit ni, kita panggil dia uveal tissue yang dinamakan choroid. Di sini banyak salur darah dan juga sel-sel pigment. Itu sebab warna dia coklat. Yang dalam sekali ini adalah lapisan retina. Lapisan retina ni dia tak ada warna, dia lutsina. Tapi kita nampak dia macam merah-merah, ore-ore macam ni sebab bayangan daripada choroid kita yang penuh dengan saluran darah. So uveal tissue ni bila dia di belakang dia dipanggil choroid. Bila dia ke depan ke di sini dia dipanggil ciliary body. Yang color coklat sikit tu dia ada kawasan dia. Ciliary body ni lah yang memegang kantar ni tadi. Dia di situ kan. So dia pegang kantar tu dan dibahagi bila dia di hadapan dia akan menjadi iris. So dia adalah sel-sel yang lebih kurang sama, yang ada sel-sel melanin, tapi bila kedudukan dan fungsi dia berubah, nama dia berubah. Okey, baik, ini antara anatomi mata yang kita kongsikan bersama dengan anda, tapi persoalannya di sini pastinya kita nak tahu antara masalah lazim yang boleh berlaku di bahagian mata. Bagaimana doktor nak kongsikan? Bagaimana Prof nak kongsikan? Okey. Bila kita bercakap tentang masalah yang lazim berlaku, kita boleh lihat dalam dua kategori. Golongan kanak-kanak dengan golongan dewasa yang lebih daripada 50 tahun. Jadi kalau golongan kanak-kanak, masalah yang lazim berlaku pada mata adalah rabun jauh. Sekarang, kalau dulu kita jarang lihat anak-anak sekolah rendah pakai kacamata, sekarang kita sering lihat kanak-kanak sekolah rendah pakai kacamata. Ini adalah sesuatu yang baru di kalangan masyarakat kita. Yang kedua dari segi dalam golongan kanak-kanak adalah macam masalah alergi. Macam dia ada alergi eczema, ada resdung, mata pun ada alergi juga dan kita panggil dia allergic conjunctivitis. So untuk golongan yang berumur atau warga emas lebih daripada 50 tahun, kita ada National Eye Survey yang ketiga yang baru kita jalankan di zon timur Malaysia, Pahang, Terengganu dan juga Kelantan dan zon Sarawak, menunjukkan 160,000 masyarakat Malaysia kita mempunyai masalah penglihatan. Dan 8% adalah buta. Dan sebab dia yang pertama adalah katarak, yang kedua adalah diabetic retinopathy, maknanya diabetes tu dia dah naik dalam mata, dan yang ketiga adalah glaukoma. So ini adalah masalah yang kita sering lihatlah pada mata. Mengikut ranking kebiasaan yang kita dengarkan dalam kalangan warga emas dan juga dalam kalangan kanak-kanak. Okey, kini kita masuk kepada topik utama kita iaitu kanser mata. Jadi bagaimana untuk kita fahami serangan kanser mata ini di bahagian mata? Okey. So dia mata ni walaupun kecil, dia memang ada struktur dia yang tertentu Kalau pada golongan kanak-kanak, retinoblastoma adalah kanser yang paling kerap berlaku. Maknanya dia berlaku pada bahagian retina kita, bahagian dalam retina. Jadi bila dia berlaku, dia akan ada seperti satu ketumbuhanlah dalam bahagian retina kita. So itu adalah retinoblastoma. Daripada national census kita daripada tahun 2004 sehingga 2022, kita ada 383 kes lebih kurang kanser retinoblastoma. Maknanya dalam 18 tahun kita ada lebih kurang 300 lebih. Jadi walaupun ia jarang dilihat, dia tidaklah jarang sangat. Maknanya memang ada dia ada di kalangan kita. Betul. Itu adalah di kalangan kanak-kanak. Untuk orang dewasa, selalunya golongan warga emas lah. Yang muda-muda ni selalu tak dapatlah kanser mata. So lebih daripada 50 tahun, kita kanser yang sering berlaku dalam mata. Tapi itu pun jarang-jarang berlaku. Adalah melanoma. Maknanya uveal melanoma. Tadi saya sebutkan bahagian uveal tissue tu, choroid, ciliary body dengan iris. Semua bahagian ni ada risiko untuk mendapat melanoma. Dan satu lagi adalah primary intraocular lymphoma. Maknanya lymphoma yang berasal daripada mata sendiri. Okey, itu dia antara sebenarnya dah pun jenis-jenisnya dikongsikan daripada Prof sendiri. Kita nak tahu lebih lanjut lagi berkaitan dengan kanser mata. Tapi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami di Hello Doktor. Masih lagi bersama dengan kami di Hello Doktor untuk topik kita pada hari ini iaitu kanser mata. Kita bersama dengan Profesor Dr. Nurliza daripada PPUM yang tadi kita dah kongsikan secara fundamental ataupun asasnya, dah sampai kepada jenis-jenis kanser yang mungkin ada lagi yang perlu kita ketahui. Mungkin Prof nak kongsikan bersama dengan kami, silakan. Tadi saya nyatakan kanser yang berasal daripada mata sendiri. Okey. Kita
kanser lain ya, kita panggil secondary cancer yang berasal daripada bahagian lain daripada badan kita. Contoh seperti kanser paru-paru, untuk wanita kanser payudara, leukemia, limfoma. Kadang-kadang dia boleh singgah pada mata kita. Sebab bila sel-sel kanser itu masuk ke dalam saluran darah kita dan dia lalu pada bahagian koroid kita, sebab koroid kita ni sangat kaya dengan salur darah. Dan darah pun mengalir dengan sangat pantas. Jadi sel-sel kanser tu boleh, orang kata macam singgahlah. Dia hinggap, dia duduk kat situ dan bila kita buat pemeriksaan, kita akan lihat tanda-tanda bahawa ada secondary cancer yang dah datang kepada bahagian mata kita. Dan selalu kalau macam tu kita tanyalah history semua. Itu antara yang boleh berlaku lah kan, yang berpunca daripada bahagian lain dan pergi kepada bahagian mata, kita panggil sebagai secondary cancer. Okey, tanda-tanda kan, pastinya anda di rumah juga tertanya-tanya, apa tanda-tanda? Adakah tanda-tanda itu berkaitan dengan mata? Sakit mata, gatal mata, ataupun tanda-tanda secara fizikal lain yang kita boleh rasai yang melibatkan risiko ataupun golongan yang terkena mengidap kanser mata? Okay. Kita mulakan dengan golongan kanak-kanak dahulu ya. Untuk retinoblastoma, selalu dia peringkat kanak-kanak yang kecil yang dia tak boleh komplain, dia tak boleh cakap mak saya mata saya sakit ke, dia tak saya tahu tak apa nampak. yang terjadi kan. Betul. So untuk retinoblastoma, apa yang berlaku ialah apabila kanser tu terbentuk dalam retina ya, kata di sinilah dia terbentuk dalam retina, dia akan boleh memberi simptom of leukokoria. Maknanya pupil kita yang sepatutnya hitam ini dia kelihatan seperti putih. Tapi dia bergantung kepada kedudukan kanser itu. Jadi pada peringkat awal mungkin leukokoria ini tak ada di situ sentiasa. Maknanya bila pancaya tu tepat sudut dia pada kanser tu, kita nampak dia macam putih. Tapi masa-masa lain kita tak nampak. Jadi yang ini adalah tanda yang sangat awal lah. So kalau ibu bapa tengok pun, ibu bapa pun rasa macam keliru. Betul ke? Ada ke? Tak ada ke? Sekejap ada, sekejap tak ada. Itu adalah leukokoria. Tapi bila sel kanser itu telah membesar dan dia telah duduk macam setengah daripada kita punya bahagian belakang ni, maka leukokoria itu akan sentiasa ada. Tapi dia kacau penglihatan tak? Kacau. Masalahnya dengan kanak-kanak ni dia tak tahu yang sebelah mata tu tak nampak. Jadi gambarkan kan. Betul. So dia guna mata yang normal je lah. Jadi apa yang berlaku kepada mata yang tak nampak tu, dia akan jadi juling. Sebab dia tak ada benda yang dia nak fokus. Jadi otak pun tak menggunakan mata tu. Jadi bila otak tu tak gunakan mata tu dia sukati dia lah. Dia nak keluar ke, nak masuk ke. Itu yang kita panggil sebagai juling. Tapi itu dah berada pada peringkat yang betul. Maknanya juga, dia telah menutup penglihatan kanak-kanak tu. Tapi kadang-kadang dia tak sedar kalau duduk kat tengah-tengah, mata kat titik peka kita, maka memang dia tak nampak lebih awal banding dengan kalau dia di tepi. Kecuali kalau kita lakukan pemeriksaan mata. Betul. Memang takkan dapat detect. Okey, itu antara tanda awal. Untuk golongan warga emas, tanda awalnya mungkin secara ringkas yang boleh kita fokuskan. Tanda awal yang dia lazim. Floaters. Floaters maknanya kita nampak benda yang macam terbang-terbang dalam mata, macam sarang laba-laba ke. Kadang-kadang ada orang macam haze lah, macam kabus. It's like macam anda nampak lalat. Nampak macam sarang laba-laba. So itu dipanggilkan floaters. Itu kalau dia berlaku di bahagian belakang lah, di bahagian koroid. So dia akan nampak floaters, kadang-kadang macam flashes of light. Dan pandangan mata pun akan jadi kabur. Dia akan berlaku mungkin pada ketika bangun tidur ke, ataupun kita terlalu penat ke, ataupun setiap masa dia boleh anytime. Dia sentiasa. Tapi kalau dia berlaku di bahagian depan, di bahagian iris kita, maka iris tu kalau macam iris yang very light coloured macam ni, dia nampaklah ada tumpukan hitam. Tapi kalau masyarakat kita yang warna coklat, maka kita akan nampak macam lebih hitam sikit, macam ada bintak-bintak hitam. Bila diperiksa nampak dia tebal sedikit. Kalau dia berlaku di situ. Ataupun kalau dia besar sikit lagi, nanti pupil kita ni akan terjejas lah. Dia tak bulat cantik. Saiz-nya akan nampak. Dan bentuk dia juga akan berlainan. Cuma kalau orang dah dewasa, dia boleh mengatakan dan menyatakan lah kan apa perubahan dari sudut penglihatan dan keadaan mata dan sebagainya. Okey, itu antara tanda-tanda yang kalau mungkin kita kongsikan tentang kanser mata ini. Cerita tentang faktor dan juga risiko bagi seseorang pengidap kanser mata ni. Bagaimana Prof nak kongsikan bersama dengan kita? Bagi kanak-kanak, golongan kanak-kanak untuk retinoblastoma ya, usia dia selalu berlaku kurang daripada 4 tahun. Kebanyakannya 1 hingga 3 tahun. Jadi bila dah besar sikit tu risiko dia dah kurang lah. Itu adalah satu. Yang kedua adalah risiko genetik. Genetik ini adalah
perubahan pada RB1 gene. Ya. Alright. Okay. So genetik ni dia boleh datang daripada ibu bapa ataupun dia boleh datang pada anak-anak itu sendiri. Jadi kalau dia datang daripada ibu bapa, dia akan ada beberapa anak yang akan dapat retinoblastoma. Apa maksudnya Prof, perubahan daripada RB1G tu? Perubahan pada RB1 gene tu menyebabkan sel-sel retina tu dia akan membiak dan menjadi kanser. So RB1 gene ni adalah sel kanser, gene yang bertanggungjawab terhadap pembentukan retinoblastoma. Keadaan itu juga boleh berlaku yang bergantung kait dengan masalah ataupun faktor genetik. Betul. So kalau dia mak bapak dia, kalau ada pada parents, maknanya adik-beradik dia pun ada risiko. Tapi kalau pada pesakit itu sahaja, risiko adalah pada anak-anak dia. Tapi dia bergantunglah kepada kajian genetik. Kita boleh buat kajian genetik dan kita tengok sama ada ini RB1 gene yang akan ada risiko untuk di-pass on kepada anak-anak atau tidak. Okey, adakah mungkin kalau kita dapat tahu lebih awal peringkatnya dengan pemeriksaan mata yang dikongsikan, potensi untuk sembuh dengan lebih cepat dan baik itu adalah tinggi? Betul. Boleh kita katakan begitu? Jadi untuk mereka yang memang ada family history, yang memang tahu dalam keluarga memang ada sejarah retinoblastoma, memang kita akan cek sebaik sahaja kanak-kanak itu lahir. Maknanya bila lahir dalam masa pantang, kita cakap dengan mak, tolong bawa anak dan kita cek. Dan kita pesan pada mak untuk adik-beradik dia juga. Maknanya kalau kakak dah ada, kita akan cakap pada ibu bapa bahawa risiko untuk anak kedua dapat retinoblastoma itu ada. Jadi dalam pantang tu umur sebulan tu bawa jumpa doktor dan kita cek. So kalau dia peringkat awal, kita boleh buat rawatan setempat je. Lebih fokuskan dan lagi mudahlah proses penyembuhannya. Okey. Dan juga berkaitan dengan punca kan. Kadang-kadang kita rasa dok fikir apakah sebenarnya punca yang boleh terjadi kepada pengidap-pengidap kanser mata ni? Apa sebenarnya, di manakah antara punca selain daripada genetik? Kita tahu antara genetik yang itu tidak boleh diubah dan tidak boleh dikawal kan. Bagaimana Prof pencerahannya? Punca-punca lain kita tak boleh nak katakan dengan pasti. Ya, memang ada orang kata kalau parents kena radiasi ke ataupun saya dah dengar diet ke macam tu, maka akan berlaku genetic mutation pada ibu bapa, maka anak dia akan dapat retinoblastoma. Tapi semua ni tidak ada kajian yang kukuh. Betul. Kita tak boleh nak cakap dengan pasti bahawa ini adalah sebabnya kenapa anak dapat retinoblastoma. Okey. Untuk warga emas bagaimana? Orang yang lebih daripada 50 tahun. Untuk warga emas, melanoma kita tadi kan dengan atau limfoma kita lebih daripada 50 tahun. So untuk golongan macam ni tak ada lagi lah, insya-Allah. Insya-Allah lah kan. Okey, so lebih daripada 50 tahun satu, dua adalah mereka bangsa orang yang bangsa yang berkulit cerah. Maknanya dia tak banyak sel-sel melanin. Sebab kita banyak sel melanin itu sebab kita gelap sikit kan. Jadi kulit kita ada sel melanin, pada iris kita semua ada sel melanin. Sel melanin ni dia adalah sel yang akan is a protective cell lah. Dia bertindak untuk melindungi. Betul, dia melindungi sel-sel lain daripada sinaran UVA dengan UVB. Sinaran ultraviolet ni sangat bahaya dan boleh menyebabkan kanser seperti macam kanser kulit. Sama juga pada mata. Jadi yang itu sebab kita jarang nampak melanoma ni dekat negara kita. Dia more of Caucasian disease. Faham. Dekat negara-negara barat. Begitulah kesinambungan yang harus kita fahami kan, bagaimana ada yang bertindak untuk melindungi kan dengan jenis ataupun yang ada di Malaysia ini. Okey, kita kongsikan banyak sebenarnya, begitu padat sekali dengan pengisian yang untuk pertengahan, tapi jangan ke mana-mana sebab kita ada istimewa yang akan kita bawakan kepada anda, iaitu salah seorang individu yang sangat comel. Jadi kalau anda nak tahu siapa, apa perkongsian dia, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami di Hello Doktor. Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. Hari ni saya tergujur sana. Saya dah berani nak buka mata atau tutup mata je. Pasang balik. Ini ujian dari Allah tau, tapi korang jangan takut. Jadi pandai. Okey, sekejap. Cuba. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih kerana anda masih lagi bersama dengan kami di Hello Doktor. Dan jangan lupa sambil menyaksikan kami, ikuti kami di Facebook Hello Doktor TV3. Di situ nanti ada ruangan flyers yang kita kongsikan ataupun paparan-paparan apakah topik yang menarik minggu ini. Segalanya kita akan kongsikan di Facebook kami. Ringan-ringankan tangan untuk kongsi apa mungkin soalan anda, pendapat anda dan mungkin pengalaman anda sendiri berkaitan dengan topik ataupun topik yang ingin anda ajukan bersama dengan kami. Okey, kita terus saja kepada topik kita iaitu kanser mata. Kalau tadi sebelum kita rehat seketika, kita dah kongsikan dah. Kita ada seorang tetamu celik yang sungguh istimewa bersama dengan kita hari ini iaitu Ayah Nafisa. Assalamualaikum, Ayah. Salam. Okey, itu Ayah. Ini dia Ayah. Ayah berusia 8 tahun kan? Ya. 8 tahun. Okey, Ayah tidak keseorangan. Kita bawakan juga ibunya iaitu Puan Nur Azimah. Assalamualaikum, Puan. Salam. Okey, terima kasih Puan meluangkan masa lah kan bersama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak. Dan ini merupakan passion Prof juga. Okey, difahamkan passion Prof juga. Selain daripada jumpa di klinik, kita bawakan di studio kami ya. Ni klinik Hello Doktor kita. Okey, kita teruskan mungkin soalannya kepada ibunya terlebih dahulu lah kan, sebab kita nak bawakan tentang pengalaman Ayah Nafisa sendiri yang telah pun didiagnos mempunyai kanser mata. Jadi bagaimana Puan kali pertama menyedari, mungkin boleh kita recap baliklah apa yang berlaku kepada Ayah Nafisa. Okey, masa around umur dia 2 bulan lebih, saya perasan leukokoria tu lah. Tapi that time saya tak tahulah itu leukokoria kan. Ada certain angle yang saya nampak macam cat eye, mata kucing waktu malam. So saya inform mak saya, sebab saya tinggal dengan mak saya berpantang dengan mak saya hari itu. Dia kata dia tak nampak. So saya inform suami saya pun seorang doktor. Dia kata tak adalah. So saya macam okeylah, mungkin saya salah pandang. The next adalah 2-3 kali yang saya nampak dan ayah pun ada macam juling-juling sikit masa tu. So bila saya cakap dengan husband, saya cakap normal lah baby juling. So kita pun stop kat situ. Until one day saya terbaca satu post dekat Facebook tentang seorang kanak-kanak dekat Filipina yang dia didiagnos dengan retinoblastoma. Okey, saya terus Google. Saya terus Google dan saya terus paksa husband saya pergi je mana-mana sebab hari tu sehari nak raya. Okey. So saya pagi tu saya macam orang gila sikit lah. Call mana-mana hospital yang ada pakar mata masa tu. Saya straight away cakap kat dia, doktor saya rasa anak saya retinoblastoma. So doktor macam kenapa awak rasa macam tu? So dia ada buat examination and then dia refer kita dekat PPUM. Ya. Satu adalah insting ibu ni jarang tak betul, Prof. Setuju, Prof. Sebagai seorang ibu ni dia ada insting sendiri. Satu lagi nak meyakinkan orang lain tu dengan hanya pembacaan memang sukar lah kan, Puan kan pada ketika itu. Okey, menarik cerita ni sebab kadang-kadang kita terlalu sangat mengambil remeh ya terhadap setiap perubahan yang berlaku. Kita rasa macam itu biasalah tu, juling-juling air. Kita panggil juling-juling air kan, biasalah tu. Okey, kepada doktor, bagaimana kanser mata ini didiagnos? Okey. Yang paling penting sekali adalah pemeriksaan mata yang teliti lah. Untuk kanak-kanak memang susah sebab dia akan struggle kan. Tapi saya rasa ayah masa datang hari itu dia 3 bulan kan. Dia 3 bulan. So kalau 3 bulan kita masih boleh bedung dia dan kita boleh lihat. Kebanyakan kanser mata ni dia diagnosis dia adalah melalui klinikal. Sebab kita tak boleh nak keluarkan mata tu hantar makmal kecuali kita dah betul-betul yakin ianya adalah retinoblastoma. Jadi secara klinikal kita dah boleh agak ini besar kemungkinan retinoblastoma dan kita akan ikutilah dengan embasan B-scan, MRI, CT scan. Dan untuk kanak-kanak, kalau kita suspek retinoblastoma, memang kita akan terus buat ambil air tulang belakang dan juga ambil air sumsum tulang dia. Sebab kita nak tengok sama ada dia dalam mata saja ataupun dia dah merebak ke kawasan yang lain. Itu fungsinya kenapa kita ambil air tulang belakang. Betul. Okey, bagaimana cara merawat? Adakah ianya bergantung kepada situasi dan juga tahap seseorang itu ataupun bagaimana? Betul. Kalau dia di tahap yang awal dan dia masih kecil lagi, kita cuma buat terapi laser. Maknanya kita menggunakan laser untuk membunuh sel-sel kanser tu di dalam mata. Jadi kita cubalah sedaya upaya kita bagi laser. Dan kalau itu berjaya, itu sajalah, tak perlu lagi nak buat rawatan tambahan. Tapi kalau tak berjaya dengan terapi laser, kemudian kita ada terapi yang kedua lah, second line kita adalah brachytherapy. Maknanya kita ada macam plug
radioterapi, tapi dia kecil, kita ikut saiz dia dengan bentuk dia ikut kedudukan mata. Maknanya it's very individualized. You make it specifically for that eye. Kawasan itu. Kawasan tu. So kita akan jahit di belakang, maknanya ni selera, kita akan jahit dekat belakang kanser tu. Dan dia akan perlahan-lahan dia akan keluarkan radioterapi. Kalau tu pun tak berjaya, baru kita bagi radioterapi keseluruhan lah. Maknanya keseluruhan kawasan lebih besar bahagian belakang mata kita. Tapi kalau dia dah besar, yang kita rasa macam dia dah separuh daripada kawasan bahagian belakang mata kita, radioterapi pun tak akan berjaya untuk membunuh semua sel-sel kanser. Jadi dalam keadaan yang begini, kita memang akan berbincang dengan keluarga untuk keluarkan mata tu. Sebab kanser mata ni kalau dia duduk dalam mata lagi dan dia belum keluar daripada mata, dia tak ada risiko pada nyawa. Sebab dia masih confined in the eyeball. So risiko nyawa tu tak adalah. Tapi kalau dia dah keluar daripada mata, risiko pada nyawa tu akan adalah. Dia boleh keluar daripada mata jika itu dibiarkanlah. Ya, betul. Betul. Dia akan mula daripada bahagian belakang. Kalau kita tak buat apa-apa, dia akan ke depan dan dia boleh keluar daripada kornea kita. Dan memang kita ada patient ya, terutamanya di negeri macam negeri Sabah, yang mana awareness tu kurang dan bila kita minta mereka untuk buat enucleation, ya, keluarkan bola mata tu, parents tak nak. Sebab rasa kesian dengan anak. Kita pun fahamlah kan, bukan senang, keputusan yang senang nak buat kan, nak keluarkan mata. Tapi kalau dia masih lagi dalam mata, rawatan dia senanglah macam ayah kan. Macam ayah, mak dia pandai kan, 3 bulan dah bawa jumpa kita. Itulah. Bila kita buat kajian makmal, kita hantar mata tu pada kajian makmal, dia cuma di retina saja, dia tak masuk koroid, tak masuk lagi optic nerve, jadi dia tak perlu kemoterapi. Okey, bertanya kepada ibu ayah kan, apakah yang membuatkan bersetuju untuk melakukan pembedahan? Seperti mana yang kita tahu, kita kongsikan sekali lagi, ayah lakukan pembedahan, mengeluarkan mata kirinya. Betul? Kiri, mata kirinya. Keputusan itu satu keputusan yang sangat sukar. Jadi bagaimana Puan boleh melakukan? Sebab masa tu kita just fikir nyawa dia je. At the same time, kan saya jumpa post yang budak Filipina tu. Mak dia tak buat apa-apa. Mak dia tak nak buat enucleation and anak dia mati. So benda tu jadi macam buat saya rasa dengan husband discuss, okeylah kita proceed je dengan apa yang Prof cadangkan. Sebab macam family ada juga yang tanya saya, betul ke tak nak pergi second opinion ke, sebab baby kan baru 4 bulan kan. Dan tahu dah terus straight away pada ketika itu ayah Nafisah akan menggunakan mata palsu seumur hidupnya. Betul. Apa perasaan dan penerimaan pada ketika itu? Sukar, sangat sukar sebab saya pun lepas 4 tahun kahwin baru dapat dia. Lepas tu dapat dalam 3 bulan tu, dalam masa yang singkat kita kena buat keputusan tu kan. Tapi kita bertawakal je lah. Kita redha dengan apa yang ada, demi sebab Prof kata insya-Allah kalau buang dia boleh macam budak biasa. Alhamdulillah memang okey je dia. Sangat-sangat dan sangat istimewanya bila kita tengokkan sedikit klip video tu. Ayah Nafisah memang begitulah anaknya. Ya, betul. Begitulah anaknya. Ayah okey? Okey ke? Sekarang macam mana keadaan sihat? Sihat. Ayah sekarang sekolah ke apa semua dah okey dah lah? Dah tak ada. Boleh bersukan tak? Dia boleh bersukan, boleh lakukan aktiviti di sekolah macam biasa? Alhamdulillah okey. Sekarang ni pun dia ada pergi swimming class. Ada pergi swimming class? Wow, dah berapa lama dah swimming class? Setahun. So apa swimming class yang skill yang ayah dah boleh lakukan sekarang? Apa nama tu? Backstroke. Wow, lagi? Superman. Okey. Kaki beda. Okey. Itu je saya ingat. Sukan lain tak adalah, swimming class for now lah. Okey, maknanya dah boleh swimming class. Maknanya tidak mengganggu rutin harian individu ataupun pesakit, bekas pesakit tersebut. Jadi bagaimana rutin ayah sekarang dan juga selepas ini, adakah rawatan demi rawatan lagi perlu dipantau bagi kesihatan mata ayah?
Setakat ni memang ada follow up lah dengan PPUM dalam 2 kali setahun. Just nak make sure dia betul-betul okey. Dia buat MRI or EUA lah. Okey, dalam situasi seperti ini kan Prof, bagaimana pemahaman dan pengurusan emosi yang sepatutnya ada kepada ibu bapa untuk membuat keputusan? Bagi pendapat Prof sendirilah, saya tahu Prof adalah individu yang sangat berat untuk memberikan kata dua tu kepada ibu bapa untuk memilih keputusan ini perlu dilakukan. Jadi sebagai seorang individu yang cukup berpengalaman mengendalikan kes-kes ini, bagaimana Prof nak kongsikan bersama dengan kita? Saya rasa yang paling penting sekali mereka perlu faham kenapa kita perlu lakukan enucleation tu. Itu seperti apa Puan Azimah kata tadi ya. Dia faham kenapa dia perlu lakukan sebab dia nak selamatkan nyawa anak dia. Sebab kalau dia lengah-lengahkan atau dia tidak buat maka risiko untuk nyawa ayah tu lebih tinggi ya. Yang kedua adalah we have to be positive lah. Maknanya walaupun kita dah keluarkan mata, dia masih boleh menjalani kehidupan seperti biasa. Ya. Sebab ramai je orang yang lihat dengan sebelah mata dan sebelah mata tak nampak. Tapi kita tak tahu sebab kita nampak dia macam normal kan. Tapi sebenarnya ramai di kalangan masyarakat kita yang hanya menggunakan sebelah mata sahaja untuk berfungsi. Dan memang mereka boleh berfungsi dengan normal. Cuma mungkin ayah tak boleh jadi Datuk Lee Chong Wei lah main badminton. Sebab bila dengan satu mata tu dia memang ada masalah sikit dengan jauh kan, dengan agak orang kata jauh dekat tu memang ada kekurangan sedikit lah. Tapi dia sebagai kanak-kanak dia akan belajar untuk adapt. Betul. Dan dia will function normally. Kalau kita tengok dia, kita rasa macam tak ada apa-apa pun sebenarnya. Sebab itu tindakan awal daripada ibu sangat-sangat penting kan sebenarnya untuk memudahkan lagi perjalanan anak ni. Okey, dah menggunakan mata palsu sekarang ni. Jadi bagaimana dengan penjagaan mata? Kita sangat comel tengok ayah buat video tadi, dia boleh nak tunjuk macam mana nak keluarkan mata kan. Jadi bagaimana penjagaan mata ayah sekarang ini dapat diajar juga kepada ayah untuk menjaganya? Kita memang dah train dia sebab dia dah pakai daripada since 6 bulan. Kita dah train dia buka sendiri and dia pun willingly nak belajar. Masa dia belajar buka tu pun dia senyap-senyap pergi toilet. Lepas tu dia cakap, dia keluar toilet kata dah buka dah. Wah, masa tu memang dia sendiri willingly nak buat kan? Tapi before that kita memang ada cakap nanti ayah kena buka sendiri tau. Ni mata ayah yang kena jaga. So hari-hari sekarang ni dia pergi mandi memang dia akan buka. Even dia dekat sekolah pun kita dah pesan kat cikgu kalau dia tak selesa izinkan dia keluar. Sebab sometimes bila panas akan keluar discharge. Dia akan tak selesa. Dia akan pergilah. Dia pergi toilet sendiri. Boleh ke kalau aunty nak tengok macam mana ayah buka mata tu? Boleh. Boleh. Sekarang ni boleh aunty tengok? Boleh. Okey, kita nak tengok dan fokuskan kepada ayah. Ayah nak tunjukkan sikit bagaimana. Jom, ayah boleh tengok kat kamera tu ni tau. Ni kamera ayah tau. Ayah tunjuklah. Ayah cakap macam mana dan apa ayah lakukan. Boleh? Sekarang saya akan buka. Okey, tunjukkan sikit Puan. Prostesis mata dia. Okey, jadi macam lepas kalau keluarkan perlu dicuci ke apa ke sebenarnya? Selalunya dicuci lah. Dicuci biasa. Make sure hygiene lah. Okey, baru kita masukkan semula. Okey. Ayah sekarang boleh masukkan? Belum lagi? Boleh je. Boleh masukkan semula? Masya Allah. Okey, terima kasih banyak-banyak ayah. Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak. Tapi kita nak bersama dengan Prof lagi nanti untuk berkongsi banyak lagi tentang kanser mata. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami di Hello Doktor. Masih lagi bertemankan saya Ani Mizati selaku host anda untuk Hello Doktor. Kali ini kita membawakan sedikit sambutan Hari Kanser Sedunia dan bersempena dengan itu kita bawakan tentang topik kanser mata. Kalau anda mungkin dah ikut kami daripada awal tadi sehingga ke saat ini, kita bersama dengan bukan saja Prof Dr. Nurliza, kita juga bersama dengan Puan Nur Azimah selaku ibunya kepada Ayah Nafisa dan berkongsi. Ayah Nafisa ini merupakan kanak-kanak yang dah pun melakukan pembedahan bola mata kirinya disebabkan kanser mata. Kita nak sambung perbualan sikit, nak cerita daripada peringkat selepas ayah ni. Contohnya kan mereka kanak-kanak yang telah pun melakukan pembedahan, mengeluarkan bola mata. Jadi selepas itu mereka akan membesar kan. Bagaimana perjalanan seorang
sakit ini untuk membesar? Adakah perlu digantikan dan bagaimana, Prof? Apabila kita keluarkan mata yang ada kanser tu, kita akan masukkan satu orbital implant. Orbital implant tu kita ikut saiz soket lah. Jadi kalau orbital implant tu saiz dia okey, tak ada berubah sangat, kita biarkan sahaja. Dia bergantung kepada apa yang okey saiznya? Soket tu. Okay, soket tu. okay. Ya, dia the bone. Tulang the tu kan. bone lah. Sebab tulang tu dia akan membesar. Jadi orbital implant tu kita tak keluarkan, dia di belakang. Tadi macam ayah dah keluarkan prostesis kan, yang ini apa yang ayah pakai sekarang kita nama prostesis. So yang prostesis ni kita boleh tukar ganti. Orbital implant yang di dalam tu kita dah tanam dia. Yang itu selalunya kita tak tukar, kecuali kalau dia terlalu kecil dan yang prostesis ni tak boleh duduk cantik. So kita tak tukarlah. So prostesis ni mungkin bila dia dah tak cantik ataupun dah kecil, kita ganti yang lain. Yalah, sebab kita tahu kan ini adalah dari sudut kosmetik sahajalah kan, untuk memberikan look dan juga keyakinan lah sebenarnya kepada individu tersebut kan. Jadi adakah possibility untuk perlu ditukarkan saiznya untuk mereka besar? Selang beberapa tahun? Dia bergantung kepada anak-anak tu sendiri. Maknanya bila dia dah fit, dia dah tak cantik, baru kita tukar. Apakah indikator? Rasa tak selesa? Kelopak mata dia jatuh. Okey, faham. Maknanya macam kelopak mata ni buka besar cantik, yang kelopak mata ni dia dah jatuh. Maknanya dia dah kecil lah. Kalau macam tu kita akan nasihatkan untuk tukar. Sebab tu pentingnya setahun 2 kali cek. Setahun 2 kali perlu ada susulan, itulah bukannya apa, untuk melihat kepada perkembangan kesihatan mata tersebut. Okey, ayah dah sangat dah. Dia menguap dah dia. Macam tu ya. Ayah okey ke? Sikit lagi okey. Okey ayah, Aunty nak tanya juga. Kawan-kawan tahu? Cikgu tahu ke ayah dah keluarkan dan tukarkan kepada mata palsu? Cikgu dan kawan-kawan dah tahu semua. Macam mana dia boleh tahu? Sebab saya pernah jalan-jalan nak masuk kelas. Lepas tu tiba-tiba saya gesek-gesek masa saya terjatuh. Dan semua orang panik dan jerit-jerit. Saya terus minta cikgu untuk pergi tandas balik. So saya pergi tandas, saya pakai mata saya. Lepas tu saya nak masuk kelas, saya merangkap supaya kawan-kawan semua tak panik tengok saya lagi. Saya tengok daripada cermin. Ada 2 budak yang tengok saya, kawan-kawan saya lah. Lepas bila saya masuk, semua orang panik, pergi dekat saya, kenapa? Lepas saya kata, jangan panik, lepas saya pergi duduk. Sebenarnya kita yang terhibur dengan cara ayah bercerita ni kan. Sangat yakin, sangat confident. Jadi lepas tu semua dah tahu, dah okey lah. Lepasnya mungkin tak ada terjadi lagi perkara itulah. Mereka pun dah tahu dah. Semua dah tak ada panik-panik dah. Dah okey dah. Jadi apa lagi ayah nak kongsikan dalam kelas macam mana? Tapi ada seorang kawan saya yang tak tahu lagi. Saya tanya dia, kenapa tak panik sekali macam kawan-kawan saya? Okey. Saya tak nampak. Lepas saya kata, dia tak nampak langsung apa yang saya tengah buka. Dia kiranya kawan dia macam tak tahu apa yang terjadi lah. Kan, mesti dalam banyak-banyak mesti ada. Dia tengah sapu sampah. Kita dengar ayah bercerita ni, dia sangat yakin, sangat confident kan. Luar biasa. Semangat yang ada pada ayah, positifnya ayah pada hari ini kan. Hilang penglihatan dan mata ni bukannya satu benda yang, yelah kalau kita dari sudut yang dah dewasa ni, kita tahu bagaimana kesukarannya. Tapi tidak kita lihat kepada ayah. Apa yang mungkin diterapkan? Kita memang dari kecil bagi tahu dia ada frustration juga kadang-kadang. Ada. Okey. Masa dia masih pakai mata palsu yang lama tu, sebab dia macam saiz dia tak okey kan. Dia pergi mana-mana ada orang macam ejek dia. Ayah nak cerita tak yang ejek tu? Boleh. Ada ke? Masa tu saya keluar dengan family saya. Lepas tu ada seorang budak tu kata, "She looks scary like a ghost." Lepas tu saya rasa sakit hati, marah, benci, macam-macam lagi lah. Tapi sekarang Alhamdulillah saya dah ada mata baru ni, tak ada siapa ejek dah macam kat sekolah, kat luar-luar. Ayah. Sebenarnya betul lah, penting juga kan. Kalau kita kata anggap tentang kosmetik sahaja, tapi penting sangat untuk moral anak-anak kan, self-confidence anak-anak. Jadi bagaimana lagi cara positif yang disalurkan kepada anak yang dilakukan? Saya dengan suami keep on telling her
orang tengok bukan sebab orang nak ejek. Orang tak tahu. Kids memang macam tu saya cakap. Ayah pun macam tu. Ayah kalau tengok orang tak ada kaki, ayah akan pandang. So kita cakap benda tu ulang-ulang kali. Cakap orang pandang bukan orang ejek. Ingat tu. Kalau orang kita tanya, yang ubah. Yes, dia. Saya cakap kalau orang tanya, jawab baik-baik. Bukan sebab orang nak ejek, orang tak tahu je. Lepas tu ada juga ada sekali tu yang saya tersalah lah. Saya macam cakap, it's okay. Tapi husband saya stop saya. Husband sekali, no, you kena acknowledge perasaan dia. Masa tu baru saya sedar, yelah. Kita ada jerawat pun kita malu. Ini kan pula mata kan. After that, memang saya sangat berhati-hati kalau nak cakap dengan dia. Yelah. Dan ini pun pengalaman kita buat pertama kali kan. Sebagai ibu, kadang-kadang kita pun masih mencari resepi yang mana yang terbaik untuk disajikan kan. Okey, doktor. Adakah ayah dikatakan sembuh ataupun adakah penyakit ini boleh sembuh, dan juga pesanan daripada doktor sendiri kepada mereka di luar sana? Kita selepas 5 tahun tarikh akhir rawatan kita, jika tidak berlaku recurrence, kita boleh kira sebagai sembuh lah. Ayah dah lebih daripada 5 tahun dah sekarang. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah, syukur, masya-Allah. Jadi untuk prognosis untuk retinoblastoma ni memang bagus. 96% akan ada 5 years survival rate. Jadi yang pentingnya very high. So yang pentingnya kena dapat rawatan lah. Dan mesti bersetuju untuk mengikuti rawatan dengan sepenuhnya sampai habis. Okey, itu dia. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan, terutama sekali kepada Profesor Dr. Nurliza Khalidin. Kalau nak jumpa Prof, boleh datang ke PPUM ya. Klinik buka hari Isnin Khamis. Jumaat. Jumaat. Okey, Prof daripada Pakar Perunding Ophthalmology, Jabatan Ophthalmologi Pusat Perubatan Universiti Melaya. Kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Nur Azimah sudi bersama dengan kami. Ayah, terima kasih banyak-banyak. Thank you so much. Ada YouTube channel tak? Soon. Okay. Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak Ayah Nafisa yang sangat positif. Sebenarnya bukan kita yang cuba untuk memberi kekuatan, tetapi dia yang sedang memberikan kekuatan dan juga inspirasi kepada kita. Terima kasih juga kepada anda semua penonton-penonton kami yang sentiasa setia bersama dengan kami. Kita jumpa minggu hadapan ya dengan topik yang berbeza. Kami di Hello Doktor sentiasa akan bersama dengan anda untuk menyajikan topik yang sangat fresh untuk kesihatan. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.